Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan ayat kita sekarang ini ayat 259 259 bukan 258. 259 ini kita ambil pada minggu yang lepas berkenaan dengan 258, iaitu tentang tajuk Ibrahim AS ketika dia menghujah raja yang merintah pada zaman baginda, yang mana bila raja tersebut buat lebih buruk, bila Ibrahim kata Tuhanku adalah yang menghidupkan dan juga mematikan, maka raja itu berkata ana uhyi wa umit, aku penghidupkan dan matikan. Lepas tu Ibrahim terangkan dengan sehabis penerangan, Allah Ta'ala datangkan dengan matahari daripada timur. Kalau engkau betul Tuhan juga, fa'ti biha min maghrib, datangkan dari barat. Maka ketika itu terdiamlah orang-orang yang kafir. Jadi ayat tu kita bincang itu 258 Alhamdulillah. Mana kita kata pasal ini adalah sambungan kepada tajuk tentang peringatan tentang tajuk iman kepada Allah Ta'ala. Pasal ayat sebelum tu Allah Ta'ala nyatakan Allahu yawliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah Ta'ala dialah pelindung orang beriman, mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Dan orang yang kafir tadi awliya'umut taghut, wali-wali mereka adalah taghut. Yang kerja taghut tadi mengeluarkan manusia daripada cahaya pada kegelapan. Kan nur ila zulumat. Tapi kita nur tu satu, zulumat tu banyak. Jadi bila kata yang contoh yang berikutnya, bila datangkan kisah Ibrahim hujah raja tu, itulah contoh taghut. Taghut yang diajak manusia untuk sesat, manusia ikut dia, dan juga akhirnya mereka sesat. Dan sesat tadi teruk sangat sebenarnya, pasal kita kata dari segi hujah logik dan sebagainya mereka kalah, tak boleh berhujah dengan Ibrahim AS. Maka dia terdiam dan juga tak dapat untuk mendatangkan matahari dari timur. Okey, itu yang kita bincangkan. Dan ini kita kata yang itu terakhir Ibnu Katsir kata ayat ini adalah makna terakhir paling elok, paling kuat disebut oleh sisi ahli mantik. Masa dia perginya Ibrahim AS, dia kedudukan pertama, kedudukan kedua, mana daripada dalil yang kurang jelas, yang orang tu boleh ragu, pindah pada lebih jelas, sampai tak ada, dia terdiam langsung. Semasa dia dalam menghujah dan sebagainya, memang kita berikan benda paling ringkas, sebenarnya tak boleh upgrade sampailah peringkat yang tertinggi, tapi bohong tidak. Okey, kemudian kita masuk pada ayat berikutnya insya-Allah pada hari ini, ayat 259. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah qala kam labith qala labithtu yawman aw ba'da yawm qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'izami kayfa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Ini antara ayat yang kita sebut tentang surah Al-Baqarah, menceritakan berkenaan penghidupan apa yang telah mati. Kita sebut itu ada 5 tempat dalam surah Al-Baqarah. Yang kisah Baqarah itu sendiri ayat 68 sampai 74. Kemudian ayat kisah berkenaan dengan ayat yang ke 48 49. Bila Allah Ta'ala hidupkan semula Bani Israel telah mati, yang Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 49 sampai 74. Dalam antara tersebut Allah Ta'ala nyatakan 53 54 itu ayat berkenaan dengan bila Allah Ta'ala nyatakan wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami kata wahai Musa, kami tak akan beriman kau sehingga kami nampak Allah Ta'ala depan mata kami.
kami percaya Allah Taala itu betul. Yang kita yang tu yang kata permintaan mereka, yang Allah Taala Allah Taala jadikan mereka mati. Bagilah tu, saya tak ingat. Ayat yang ke yang ayat lembu tu kan, ayat yang ke 67 sampai 74 kan. Kemudian ayat yang awal dia, yang Allah Ta'ala hidupkan balik mereka setelah kemana mati, adalah ayat dalam suratul Baqarah. Ayat yang ke 55, 56. 55, 56 Allah Ta'ala hidupkan mereka setelah mati. So pertama ayat tu ni. Kemudian kisah lembu tu. Dan kita dah bincang itu, ada sekali itu kita bincangkan berkenaan dengan yang satu kampung yang Allah Ta'ala matikan mereka. Surah Baqarah 243. So kita ada 55, 56. Kemudian kita ada 67 sampai 74. Kemudian kita ada ni ayat kita baca sekarang ni, dan juga ayat yang ayat ke 243 yang itu berkenaan satu kampung. Dua orang keluar takut mati, tapi Allah Ta'ala matikan tengah jalan. Allah Ta'ala hidupkan balik. Mana mati hidup semula. Ni kisah manusia mati hidup semula. Yang dalam kisah Ibrahim lepas ni ayat 260 nanti bukan ni burung-burung. Dan kisah ini kita dua, manusia dan juga keledai. Kisah yang kita baca sekarang ni. Jadi tajuk ni yang kita tahu, antara benda yang paling besar dalam surah Al-Baqarah ni punya tajuk adalah penghidupan apa yang telah mati. Itu perkara ghaib yang pasti, yang kita kata mesti diimani oleh semua orang. Siapa mukmin kena percaya. Tak percaya, iman dia tak betul lagi. Masih lagi tak sampai iman dia. Masa kita kosong lagi. Kita di antara kebahagiaan perkara yang besar dituntut kepada kita ada percaya kebahagiaan semula itu ada. So Allah ceritakan kat sini, lepas ceritakan berkenaan hujah Ibrahim kepada raja tu kan, pasal dia orang bawa kepada kesesatan, pergi dawan dengan Ibrahim, kata aku boleh hidup dan matikan. Dia Allah terangkan balik tentang kekuasaan dia yang sebenar, menghidupkan matikan, bukan seperti yang dibayangkan oleh raja tadi. Kan raja tu cerita kan, aku penghidupkan matikan, dia ambil dua orang, dia nak kena bunuh dua-dua sekali, seorang dilepaskan, seorang dibiarkan kena hukum bunuh. So see, I give life, I take life. Tapi Allah Ta'ala jawab sebenar, bukan itu cara hidup mati yang dimaksudkan. Mati hidup balik ni yang ceritakan dalam tajuk ni. Allah nyatakan dalam ayat yang ke 259 yang kita baca sekarang, yang baru kita baca sebentar tadi, Allah Ta'ala nyatakan aw kalladhi marra ala qaryatin, ataupun seperti orang yang melintas pada satu kampung, wa hiya khawiyatun ala urushiha. Jadi dia kata kat sini, Ibnu Katsir kata telah berlalu pada firman Allah Ta'ala, alam tara lil ladzi haja Ibrahim fi rabbih, yang kau lihat pada orang yang menghujah Ibrahim tentang Tuhannya, dan dia adalah pada keadaan yang kuat bila Ibrahim adakah engkau lihat seumpama orang yang menghujah Ibrahim pada Tuhannya. Dan ini didatangkan dengan tajuk ni supaya nak tunjukkan yang mati yang dimaksudkan oleh Ibrahim bila Ibrahim kata Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, Tuhanku ada menghidupkan, matikan. So apa maksud hidup mati tu? Dalam ayat ini diterangkan. Allah nyatakan au kalladzi marra ala qaryatin, ataupun seperti orang yang melintas pada satu kampung, wa hiya khawiyatun ala urushiha, dan kampung tadi roboh, pada atap-atap dia pun jatuh. Meneroboh daripada atap jatuh ke tanah. Tak ada dah tinggal apa benda. Dan mereka, para ulama bercanggah pendapat berkenaan siapakah orang melintas ini. Diriwayatkan daripada Ibn Abi Hatim, daripada Ali bin Abi Talib, bahawa beliau berkata huwa Uzair, dia adalah Uzair yang dalam ayat lain kita dengar Allah nyatakan wa qalat al-yahud Uzair bin Allah, Uzair anak Allah. Yang dimaksud dia Uzair ni adalah di antara katakan orang alim di kalangan Bani Israel. Bahkan dikatakan juga bahawa dia adalah yang paling akhir, orang paling akhir menghafal Taurat. Maksud dia lepas daripada Musa tak ada, yang menulis Taurat balik untuk dijaga oleh orang-orang Yahudi lepas tu adalah dia. Dikatakan macam tu. Wallahu ta'ala alam. Pasal kisah dia ni, nama dia Uzair, dia seorang yang alim, bagus sebagainya. Pasal memang kita soalan-soalan pelik-pelik ni daripada Bani Israel, daripada orang alim ni biasa. Pasal bila kita lihat surah dalam surah Al-Baqarah yang ayat yang 56 tu, yang bila mereka berkata
kami tak beriman kau sehingga kami nampak Allah Ta'ala depan mata kami tu, ayat itu keluar bukan daripada orang jahil, daripada orang kumpulan Bani Israel yang dibawa oleh Musa untuk menerima arahan Allah Ta'ala. 70 orang Musa bawa pergi bukit di Sinai untuk terima wahyu Allah Ta'ala. Tapi sampai di sana mereka kata, kami tak beriman dengan kau sampailah kami nampak Allah Ta'ala depan mata kami. Yang bercakap ni bukan orang jahil, orang alim. Sebenarnya macam soalan yang dikeluar daripada Uzair pun orang alim. Dia kata apa? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Macam mana Tuhan nak hidupkan ini macam mana ia mati, dia kata. Maksud dia kata, bila dia kata itu, Ali bin Abi Talib menyatakan bahawa ia adalah Uzair. Diriwayatkan kata-kata ini oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Qatadah bin Dama as-Sadusi dan lain-lain. Dan ini kaul yang paling masyhur. The most, kita panggil apa, yang terkenal, lelaki yang dimaksudkan oleh Ta'ala yang melintas pada satu kampung, tengok kampung tu roboh, dia mula tertanya-tanya macam Tuhan nak hidupkan balik. Lelaki itu bernama Uzair. Ini pendapat yang masyhur. Berkata Mujahid bin Jubair bahawa dia ni adalah lelaki daripada Bani Israel. Dia tak sebut nama. Ada kata lelaki Bani Israel tapi tak sebut nama. Ada kata nama dia Uzair. Okey, pencanggahan di sini ahli tafsir ni sebab masalah sumber tadi. Masalah sumber tu daripada Ali bin Abi Talib, bukan daripada Nabi sendiri. Kemudian masalah daripada Ali tadi betul tak daripada Ali direct. Kadang-kadang daripada penukil-penukil tadi ada yang di Syiah pun ada dan sebagainya, menjadikan hilang pengertian tersebut rosak. Kadang-kadang riwayat-riwayat tadi tak dapat diterima dengan betul sebab itu. Macam kisah yang macam zaman sekarang bila kita dengar ada kumpulan kata aja, dia kata apa? Dia kata kan Allah, dulunya ada Allah, walam yakun syai'un qablah. Tak ada siapa sebelum Allah Taala. Wa kana bila makan dia ada tanpa tempat. Itu bukan daripada Bukhari, bukan daripada Muslim, bukan daripada Tirmizi, bukan daripada Nasa'i, bukan daripada Majah, bukan Abu Daud. Dari kitab apa? Kitab Syiah. Terdengar orang berkatakan, kan Allah, Ali berkata, kan Allah walam yakun syai'a. Itu bukan dari kitab Ahli Sunnah. Datang dari kitab Syiah. Kalau kitab Ahli Sunnah dan Bukhari, Muslim ada. Kan Allah walam yakun syai'a. Dahulunya ada Allah dan tak ada siapa benda, tak ada benda bersama dengan dia. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arasy-nya berada di atas air. Itu dalam Bukhari. Datang ini tak ada langsung, tak ada benda, tak ada tempat, tak ada. Dia terus buang kan. Dia kata Allah Ta'ala wujud tanpa tempat. Dia pakai kata-kata Ali yang diriwayatkan dari Nahjul Balaghah dan juga Al-Kafi, kitab Syiah, sumber rujukan Syiah. Al-Kafi itu Syiah penuh lah. Yang Nahjul Balaghah tadi apa, Syarif yang pengarang buku tu, antara dia dengan Ali 400 tahun jarak. Tapi dia riwayatkan semua. Ali berkata tak ada sanad. Tak boleh pakai lah. Tapi bagi mereka itu buku paling sahih. Paling sahih di sisi orang Syiah itu. Datang ustaz-ustaz daripada Malaysia ni pakai pula buku tu, gunakan pula Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Pelik betul. Macam ni juga masalah ni. Pasal di sisi ahli ilmu betul lah, kita kata kalau betul daripada para sahabat Nabi, betul direct, memang sahih, diorang akan terima. Problem sekarang ni ada percanggahan. Di sini datang pula daripada apa? Mujahid bin Jabr. Dia kata apa? Seorang lelaki Bani Israel, nama tak sebut. Ada pun kampung yang dimasukkan, ada kata bahawa dia adalah Baitul Maqdis. Okey, maksudnya dia melintas padanya setelah dirobohkan oleh Bakhtansir, dia salah seorang raja Rom atau raja ni, dia datang situ robohkan. Datang lepas robohnya kampung tersebut. Wallahu a'lam. Pasal kita kata benda yang tadi yang kita kata apa? Dah roboh binasa tadi, mungkin bukan perobohan oleh raja tersebut, mungkin daripada lain, wallahu a'lam. Tapi dan lelaki tadi pun kita tak tahu nama dia betul ke tidak. Uzair. Cuma jumhur para ahli tafsir, kebanyakan mereka mengatakan dia adalah Uzair. Dan sebenarnya nama dia ada ke tidak tak penting. Tak penting nama dia. So, kita tak dapat tahu nama dia pun, kita dapat kisah dia. Sebab macam kisah Ashabul Kahfi tanpa nama, tak ada masalah. Anjing Ashabul Kahfi nama apa, tak ada masalah. Jenis apa anjing dia, German Shepherd ke apa, tak ada masalah. Tak faham, orang kita kadang sibuk dengan benda tak perlu disibukkan. Benda tak dipentingkan pun. Kalau penting Allah Ta'ala bagi tahu nama dia. Kalau penting Allah Ta'ala bagi tahu kadar dia, jarak dia, masa dia, tempat dia. So Allah Ta'ala dia tak akan tinggalkan kepada kita benda detail yang penting. Sebab para anbiya, kita baca kisah para anbiya. Ada nabi kisah hidup dia daripada akhir sampai mati. Macam Musa AS. Kisah dia. Hatta dia kahwin pun kisah kahwin dia pun ada. Ada nabi nama je dia. Zulkifl. Apa kisah hidup dia tak tahu. Betul? Kan Ilyasa. Apa kisah dia? Tak tahu, kita tahu kisah hidup dia. Kahwin ke tidak, anak berapa, kan adik-adik berapa orang.
Kan kulit macam mana? Tak ada cerita langsung. So dalam konsep ni kita memang kita ambil pada asal. Dalam Al-Quran Karim datangnya benda yang samar-samar, tak diterangkan. Jadi pasal tak penting. Yang penting dah komplit dah. Apa pengajaran patut kita ambil dari kisah tersebut memang dah wujud. Yang mana tak perlu disebut, tinggalkan kosong. Buat tak tahu. Maka kita tak perlu isikan. Tapi kalau tahu anjing dia jenis apa, mungkin kita boleh cari kan? Apa benda tak kerja lain ke? Kan? Sibuk betul. Kalau di sini kampung manakah berlakunya Ashabul Kahfi? Kan gua manakah mereka tidur? Nah, ni macam ni, kampung manakah yang dilintasi oleh Uzair? Atau lelaki nama Uzair ke tidak? Buang masa panggil. Pasal kisah sebenar yang dikehendaki daripada kisah Al-Quran adalah kita mengambil pengiktibaran. Macam mana persoalan kadang-kadang manusia ni bersoalkan, Allah Ta'ala akan jawab dengan macam tu je kadang-kadang. Ada kali Allah Ta'ala tangguhkan, Allah Ta'ala lewatkan. Bahkan benda macam ni kita kata terpulang pada Allah Ta'ala. Bukan siapa-siapa tiap-tiap orang tiap-tiap hari boleh minta. Tak, dia jadi pada dia saja. Kisah ni jadi pada dia saja, tak jadi pada orang lain. Ashabul Kahfi tidur terus. Ni mati. Dia telah mati, dimatikan. Jadi dia kata okey, wahiyah khawiyah, dia melintah dari kampung tadi, wahiyah khawiyah, dan kan dia roboh. Air maksud dia kosong. Tiada padanya siapa-siapa. Khawiyah yang dikatakan oleh orang Arab khawatil dar, mana rumah itu kosong. Okay. Taqwa khawiyah, taqwa wa khuwayyan maksud dia kosong. Khawiyah kosong. Ala urushiha, dan roboh pula pada atap dia. Atap dia roboh. Mana kalau kita benda lain ada atap boleh teduh lagi, atap pun roboh. Maksud dia mana gugur jatuh atap dan dinding-dinding dia pada semua penjuru dia. Maka dia terfikir pada apakah kembali, ke manakah akan perginya keadaan kampung tadi. Setelah dulunya asalnya kampung yang besar hebat, tiba-tiba hancur. Lepas ni jadi apa? Kalau dia kata tapi nak hidupkan balik macam mana? Macam kita tengok macam pakai bumi berlaku kan. So orang akan macam lepas ni macam nak buat, apa nak buat dan sebagainya. Sebenarnya orang kata fikir, kan roboh dulu pernah elok, sekarang dah roboh. Macam kita lah, dulu tak kedut, sekarang kedut. Kan? Kedut dah, kan ada pigmentation dah. Dulu kulit putih satu color je. Sekarang ada tumpuk-tumpuk kecil. Macam nak hilangkan tumpuk ni? Pening kepala. Kan pergi tempat sekitar 10 spa masuk. Peeling tak tahu berapa kali peeling ah. Kan peeling roboh muka pun ada. Tahu roboh muka. Dia pergi ingatkan kita ingatkan kukus ban roti je. Rupanya muka pun kukus juga. Tak tahulah, orang seronok macam ni. Happy kan? Iya, nak hilang jerawat lah apa saja. Kukus. Saya ingat kukus pau je. Pau kukus saya faham lah. Kan? Roti pau kan kukus. Ya faham juga. Kukus pulut, faham lagi. Kukus muka. Nak masak, nak makan apa? Okey. Allah alam. Kau sini tempat lain. Sini okey. Okey. Dia kata apa? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Macam mana? How can? Kena roboh hancur dah ni, nak datang balik. Dan bahkan mungkin bayangan dia betul-betul. Kampung tu kan keadaan dia besar. Zaman dahulu kalau mungkin bandar tadi dimasukkan mungkin besar. Batu yang roboh tu besar. Nak angkat alih macam mana? Mungkin bayangan dia macam tu. Ataupun dah kosong dan siapa nak datang balik? Orang kita manusia ni kan biasa dia tempat dia orang tak ada tinggal, dia kata suai. Tahu? Rumah ada baby mati tanam lagi tak orang tak nak beli. Kan? Kalau bagi free orang tak nak. Cerita dia kan, lepas tahu alamat lagi masalah kan. Jadi kita kata benda-benda macam ni, kita kata di sisi manusia sebenarnya memang kita ada fahaman tadi. Jadi kampung orang tinggalan, mana orang nak duduk dah? Semua orang tinggal kau duduk situ. Kenapa? Jadi kat sini dia bimbang, dia macam terfikir, tertanya-tanya. Macam manakah akan menghidupkan ini Allah Ta'ala sesudah ia mati, kampung ni. Dan itu adalah daripada apa? Daripada apa yang dilihat oleh dia, daripada apa? Kemusnahan dia, dan teruk sangat roboh dia, dan jauh daripada apa? Jauh sangat untuk dia kembali macam asal. Macam dulu kat situ ada apa? Ada pokok lah, ada taman. Mungkin dia pernah lihat tempat tersebut macam tu. Tapi macam mana nak kembali balik macam asal? Macam mana sebelum daripada dia musnah? Dan apa datang balik beramai-ramai penduduk dia mereka tinggal kat situ ataupun balik Bani Israel kepadanya. Maksudnya dia macam mana nak balik. Jadi Allah Ta'ala kata fa'amatahullah mi'ata amin. Maka Allah Ta'ala matikan dia selama 100 tahun. Mati dia 100 tahun. Ya. Thumma ba'athah, Allah Ta'ala bangkitkan dia. Dan bila mana dia telah mati kan, Allah Ta'ala bangkitkan balik. Dia kampung tersebut, dia kata di kampung tersebut dah mula ada apa?
Selepas tu ada apa dah berlalu 70 tahun, ada kata 70 tahun. Ada kata 100 tahun. Kampung tadi apa? Mula ada hidup balik. Dia dah mati kan? Dia mati kata itu. Kampung tu mula start balik. Ada kata tak mati di kampung tu. Dia lintas kampung tersebut. Kemudian dia kata macam nak hidup balik. Dia jalan depan sikit, tak nak matikan dia. Kat situ lah dia mati dan dia lepas tu dia patah balik kampung tersebut. Kan dia mati kampung tu, orang tanam lah dia. Kan mana duduk badan dia. Jadi dia patah balik ke situ, tengok lepas 70 tahun dia kata oleh para ahli tafsir, lepas 70 tahun kematian dia, kampung tadi menjadi apa? Sempurna balik, orang mula elokkan balik dan dapat kembali Bani Israel kepada kampung tersebut. Maka bila Allah Ta'ala utuskan dia bangkitkan dia semula setelah kematian dia. Dan benda pertama Allah Ta'ala hidupkan pada diri dia adalah apa? Mata dia mula sedar dulu. Bukan lain, mata dia dulu sedar. So, kita kalau dalam perut ibu kita, yang memula, mata bukan memula mata di antara benda yang last sekali. Yang pasal kita dalam perut ibu kita, telinga antara yang awal. Kemudian sekali mendengar banding dengan mata. Tapi kat sini tak nak bagi dia lihat terus. Dia jaga daripada kematian dia supaya dia lihat kepada ciptaan Allah Ta'ala, macam mana Allah Ta'ala menghidupkan badan dia. So tengok segi badan dia macam mana jadi semula. Kemudian bila dia telah elok balik kejadian dia, Allah Ta'ala katakan dia kepada dia dengan perantara seorang malaikat, satu malaikat. Kam labista, berapa lama kan kau tidur? Berapa lama kau diam di sini? Qala, dia kata lepas tengok badan dia dengan keadaan apa yang dia ada, labistu yauman aw ba'da yaum. Aku tidur sehari. Dia kata itu kerana apa? Kerana dia mati pada awal siang, pagi. Kemudian bila tak nak bangkit dia pada akhir siang. So maksud dia dia kata. Jadi bila lihat matahari ketika tu masih lagi ada matahari kan, bukannya dah gelap. Maka dia katalah, masa dia ingatkan matahari tu hari yang sama dia tertidur tu. Allah Ta'ala matikan dia sebenarnya. Dia ingatkan dia tidur tapi dia mati. Tu yang benda paling ditakuti oleh manusia, tidur tak bangun-bangun dah. Kan ingatkan tidur punya mati terus. Yang kita bahkan benda berkenaan tak pelik kerana Allah Ta'ala memang jadikan keadaan mati kita dan tidur kita sama. So ketika matinya kita dan tidurnya kita, roh kita berada bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan bergentayangan di muka bumi. Memang lihat mana? Diperlihatkan dia. Tapi berjalan-jalan roh tu jalan lepak sebelah orang tak ada. So itu kita dalam Al-Quran kan dalam surah Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar 42 tak nyatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mematikan nyawa ketika matinya. Ketika patut dia mati, itulah wafatkan dia adalah Allah Ta'ala. Yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Ta'ala juga mewafatkan nyawa yang tak mati ketika apa? Tidurnya. Mana ketika kita tidur, ketika kita mati, dua-dua tempat. Jadi roh kita di tempat di sisi Allah Ta'ala. Fayumsikul lati qada 'alaihil maut. Maka Allah Ta'ala akan tahan mana-mana nyawa, mana-mana jiwa yang ditetapkan atasnya kematian. Wa yursilul ukhra, tak lepaskan yang lain ila ajalin musamma, sehingga tempoh yang tertentu. Sedia itu sebab kenapa kalau kita kata mimpi tidur jumpa keluarga ke apa, tak pelik. Dan apa dilihat oleh roh kita, bukan roh kita merayau tepi-tepi tu. Kan pergi London. London kan, sampai London, sampai New York, Paris dan sebagainya kan. Oh, so indah London ni. Tak ada roh kita lintas tepi orang, tak. Sealam roh tadi, alam yang lain. Orang kita je yang percaya macam tu, pergi dengan roh, tengok sendiri, tak. Bayangan dia. Bayangan saja, mimpi. Macam mana kita bermimpi, roh kita pun nampak benda tu. Bukannya roh kita merayau pergi Mekah ke apa dan sebagainya, physically pergi Mekah, tak ada. Tak ada bertajuknya tu. Ada apa yang dilihat oleh roh tadi kadang-kadang daripada apa? Memori dia. Bukan daripada dia berjalan, merayau. Literally pergi. Cuit lah telinga abang tu. Aku tadi pergi rasa tak boleh cuit telinga abang tu. Tak ada. No such thing. Faham? Orang kita lah pasal ada budaya Hindu dan sebagainya, percaya bahawa roh tu boleh patah balik rumah, boleh dipanggil, boleh seru tak? Seru. Ali, ni adik anak kau nak cakap ni, mari sini, masuk dalam badan. Itu ngarut juga. Pasal benda tu bukan ajaran Islam. Bukan idea pada Nabi SAW. Dan bahkan Nabi tak pernah ajar macam ni yang difahami oleh masyarakat kita. Balik 27 lekor nanti bapak balik, Ramadan mak ngabah balik. Kan? Nah itu masalah. Nabi tak ajar, kita dapat mana? Nabi tak ajar, kita tak dapat mana benda ni. Seronok kan? Seronok, happy. Yang happy kan? Macam ni lah. Lepas tu yang datang, Nabi datang time dia maulid pun ada juga. Tengah maulid tu Nabi datang. Yang satu lagi datang, ketika belajar kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali datang.
Jenuh juga. Habis Ibn Katsir kita belajar ni, siapa datang? Ngagut betul lah ilmu syarikat. Tak tahu kenapa. Dia budaya Hindu tu ada lagi. Dia pasal tajuk dia tadi ayat 42 tu dia cakap Allah Ta'ala tahan mana-mana yang tak kena kematian, wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Mana-mana yang tak elok dilepaskan sampai tempoh tentu. Sampai masa dia tahan, tak lepas dah. Sebab kenapa kena bimbang kan, pergi-pergi tak boleh balik dah. Macam mata tak bangun-bangun dah. Ya, tapi memang kita ada persediaan. Manusia diberikan peluang Allah Ta'ala. Mungkin ada benda-benda dibuat dari awal-awal lagi dan menyelamatkan dia. So buat berkebaikan, jangan tunggu pencen. Pencen? Pencen dah. Okay. Buat kebaikan jangan tunggu mati. Tunggu mati. Pencen dah. Maksud dia jangan tunggu sampai kata 20 tahun lepas lah, 20 tahun lagi lah, 50 tahun lagi ke 5-6 tahun lagi lah I infak dah harta. 5 tahun lagi I akan bagilah duit. Tak, jangan itu. Buat dari sekarang. Pasal kita tak tahu kita mati bila. Okay, jadi bila lelaki tadi dimatikan, dia ingatkan dia baru sehari. Au ba'da yaum, atau sebagian hari. Berkata malaikat tersebut, qala bal labista mi'ata amin. Bahkan kau telah hidup selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihatlah pada makanan engkau dan minuman engkau, ia tidak berubah. Ini nak tunjukkan kuasa Allah Ta'ala. For preserving benda, Allah Ta'ala boleh kekalkan, tak berubah sampai bila. For mati yang rosak, Allah Ta'ala boleh adakan balik selama dia binasa. Boleh adakan balik. So dua-dua sekali Allah Ta'ala tunjukkan serentak pada dia. Tengok makanan kau, tak berubah. Tak basi pun makanan kau. Lam yatasannah. Tidak berubah. Badannya sikit pun. Tapi sama-sama, namun wanzur ila himarika. Tengoklah pada keldai kau. Dan tadi dia jaga cilik-cilik, dia makan pendapat kata dia cilik tengok badan dia sendiri tu. Ni sikit lah. Pasal apa? Kalau dia tengok macam tu, dia mesti nampak badan dia urat datang balik, dia mesti rasa macam baru hidup balik. Tak, dia jaga-jaga tu macam jaga tidur. Dia tak sedar pun. Tapi anyway, bila kita tengok keldai kan, Allah Ta'ala nak tunjukkan dia dua tempat. Satu kuasa Allah Ta'ala untuk preserve something. Kalau tak nak binasa, Allah Ta'ala boleh kekalkan benda tu macam tu sampai bila. Dan ini sebenarnya benda ni bukan berlaku setakat pada kisah makanan dia. Macam Allah Ta'ala jadikan kepada Ashabul Kahfi macam tu juga. 300 tahun tak berubah, tak tua, tak kurus, tak hilang sebarang ni, tak ada langsung. Sebab tu bila mereka bangun daripada tidur, Ashabul Kahfi berkata, Allah nyatakan wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Demikianlah kami bangkitkan mereka supaya mereka saling bertanya satu sama lain. Qala qailun minhum, berkata salah seorang berkata di kalangan mereka, one person talk and say, kam labistum, kau tidur berapa lama? Lepas tu diorang jawab, qalu labisna yauman au ba'da yaum, sehari atau sebagian hari. Meaning that diorang nampak diri mereka masih lagi sama. Kau nampak dah kedut kau, saya kena uban. Kan diorang tidur muda, bangun tua. Mestilah macam 300 tahun dah tu. Tinggal daging kulit dengan tulang aje. Daging habis dah. Kalau orang biasa kan tak makan kan hilang daging. Diorang tak hilang daging. Tapi memang diorang bangun lapar lah. Orang lapar. Tapi cerita dia, Allah tak jadikan mereka ni tidak beralih sedikit pun muka mereka. Tak ada uban, kuku tak panjang. Kita dia suka baca cerita dongeng cerita cerita yang 1001 kisah orang-orang soleh kan. Cerita tu kutip mana tu datang? Dia kata dan tu macam kisah Ashabul Kahfi, kuku dia panjang, rambut dia panjang. Siapa kata? Takkan perbualan dia. Tapi ustaz kan dia kata tu, kalau siapa intai akan lari takut pada mereka. Itu sebab pasal anjing tu. Anjing dia tunggu depan pintu. Tapi yang masalah kita nak bincangkan sekarang diorang sendiri. Pasal perbualan diorang tu menjadi tajuk utama. Kisah anjing tu kita lupakanlah. Tak tahu siapa, takut anjing ke takut diorang. Tapi yang pentingnya diorang ni ketika mereka bersembang, berapa lama tidur? Diorang kata apa? Sehari atau separuh hari. Maksud dia tak berubah sikit pun. So to preserve something, Allah Ta'ala lah berkuasa. Untuk wujudkan balik benda yang telah binasa pun Allah Ta'ala berkuasa. Dua-dua sekali ditunjukkan serentak pada lelaki ni. Dua-dua dia nampak ini, nampak ini. So jadi okey, dia kata wanzur ila himarika. Tengoklah pada keldai kau. Maksud dia macam mana Allah Ta'ala akan menghidupkannya dan kau melihat, engkau lihat depan mata engkau macam dihidupkan dia. Dan supaya walina ja'alaka ayatan linnas, dan supaya kami nak jadikan kau sebagai bukti untuk orang ramai. Engkau ni jadi bukti nanti. Iaitu bukti berkenaan dengan apa? Ada hari kembali. Kembali semula kepada Allah Ta'ala. Sudah musnah, Allah Ta'ala boleh hidupkan balik. Hidupkan balik untuk datang semula. Jadi ada juga orang kata macam golongan Mu'tazilah kata, dia tak mati sebenarnya. Pasal kalau dia mati, maka tak kenalah dengan ayat yang Allah Ta'ala nyatakan tidak ada mati kecuali mati dua kali. Tak ada mati, kita ada sekali je. Mana ada mati 2 kali, 3 kali, 4 kali. Hidup pun pula hidup sekali je. Macam mana nak hidup 2 kali pula? Ni macam tak betul ni Allah Ta'ala. Kau Ta'ala boleh buat apa saja dia nak.
Suka hati dia lah, dia kata, ini aku nak beri contoh kepada kamu. Oh, tapi tak boleh. Ini bukan janji engkau. Apa hal pula kita letak Allah Ta'ala limit? Dia nak buat, dia buat lah. Suka hati dia lah. Kan benda kita kata, mukjizat para anbiya ataupun karamat para awliya, datang dengan bentuk macam tu. Allah Ta'ala datangkan dengan perkara mencari adat. Luar biasa. Tapi bukan maksud dia, Allah Ta'ala buat bila dia nak. Bukan sebab wali tu nak, bukan sebab nabi tu nak. Sebab dia nak. Kalau dia kata, walina ja'alaka, supaya kami jadikan engkau. Ayat talian sebagai bukti untuk manusia. Tentang apa? Bukti bagi pengembalian semula selepas kematian. Wanzur ilal izam, dan lihatlah kepada tulang. Kaifa nunshizuha, macam kami apa? Kami mengaturkannya, menyusunnya semula. Kami apa? Maksudnya nunshizuha, kami angkat dia, kami susun dia di atas satu sama lain. Macam tulang tu naik. Macam tu depan mata dia. Tulang tu naik, rusuk, lekat balik dan sebagainya. Macam cerita-cerita kartun kan, cerita-cerita Hollywood yang buat kan. Gambaran dia macam tu lah. Wallahu ta'ala alam, dari ketepatan Allah Ta'ala lebih mengetahui. Jadi tulang tu akan diatur dahulu. Diaturkan tulang tu, kaki atas kaki, tulang, sendi atas sendi, sampai kan semua sekali. Diriwayatkan daripada Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Mustadrak, daripada Zaid bin Thabit, bahawa Rasulullah SAW telah membaca kaifa nunshizuha kaifa nunshizuha apa beza dia sekejap. Nunshizuha bizai, memang zai pun. Okay, tinggalkan tu. Nanti kalau saya terang balik kiraat kat situ. Ada kiraat, masalah pembacaan dia saja. Tapi maksud yang kita faham bahawa adalah dia apa? Dia disusun semula tulang tadi atas satu sama lain. Kemudian okey. Ada maksud dia nunshizuha, ada baca dengan nunshiruha. Nunshiruha dengan ra, bukan zai. Dengan ra, bukan dengan zai. Yang maksud dia apa? Kami hidupkan ia. Kalau nashaza, atur, susun. Nashara, hidupkan. Nusyur. Al-ba'th wan nusyur, Nashara, hidupkan, penghidupan. Nunshizuha atau nunshiruha, bacaan dia dengan dua sekali. Nunshiruha atau nunshizuha. Jadi kena ingat pasal tulisan yang Rasul Osmani tu, letak titik baris supaya boleh pikul semua sekali kiraat. Ini kiraat baca semua boleh betul. Pasal dua-dua semua kiraat yang datang daripada Nabi SAW tu tadi macam kita yang baca nunshizuha atau nunshiruha datang dengan mutawatir, maka yang mutawatir lah. Kita kata benda tu datang dengan lafaz tersebut, kita terima. Cuma pengertian tetap sama. Itu apa? Untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala mengadakan tulang tadi lepas hancur berkecai, dihidup semula dan juga diatur semula, disusun semula. Okey, berkata Mujahid, thumma naksuha lahma. Jadi ini pendapat yang kata nunshiruha tu dikatakan oleh Mujahid. Thumma naksuha lahma, kami balik dia dengan daging. Okey. Maka ketika itu nyatalah kepadanya semua itu. Menampak tulang tu turun, daging pula datang timbul depan mata dia, tumbuh daging depan mata dia. Sampai ke akhir dengan lapisan kulit. Berakhir dengan lapisan kulit. Ketika itu dia pun tahulah. Nyatalah kepada dia semua sekali. Nampak saja benda tersebut, qala a'lamu annallah ala kulli syai'in qadir. Dia kata, aku tahulah sekarang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ke atas satu maha berkuasa. Tak tunjukkan kuasa dia macam dia menghidupkan yang telah mati. So ini jawapan bagi penjelasan apakah bila Ibrahim kata dalam ayat yang 258 itu, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku adalah menghidupkan dan mematikan. Dimaksudkan hidup mati tadi adalah apa? Hidup mati tadi, mati betul-betul. Mana tak ada pun tak ada. Kalau dah mati binasa, hidup balik semula. Macam itulah keadaan dia. Allah Ta'ala contohkan dengan kisah ni. Kisah berkenaan dengan lelaki Bani Israel. Ada kata nama dia Uzair, dan masyhurnya Uzair lah dikatakan Uzair. Dan bahkan dalam kisah tambahan, kalau dia kata sebut dalam kisah dia ni lepas dia bangun, dia kata qala a'lamu anna Allah, dia kata ana alimun bihadza, aku tahulah dengan ini, dan aku telah lihat dia dengan nyata. Dan aku tahu bahawa dan aku akan beritahu orang-orang zamanku berkenaan perkara ini. Ada berkata a'lamu anallah, ada yang baca kan i'lam, ketahuilah anallah. Ada yang baca dengan i'lam, qala i'lam anallah ala kulli syai'in qadir, qala i'lam anallah ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala semua berkuasa, perintah
pada kaum dia untuk mengetahui perkara tersebut. Sedangkan kisah dia datang dalam kisah yang lain, tafsir lain, diterangkan lepas dia bangun, dia dapat keledai dia hidup depan dia, nampak macam Allah preserve benda yang preserve, mati mana yang mati, hidupkan balik mana yang mati. Dia balik kampung dia, orang kampung dia pun tak percaya tentang dia ni adalah Uzair. Dia terangkan dia Uzair, orang tak percaya. Dia kata, orang kata Uzair dah mati 100 tahun. 100 tahun dah tak ada dah. Ini kau baru umur berapa? Dia kata. Jadi lepas tu dia kata aku Uzair. So dia orang bawa dia jumpa dengan orang perempuan paling tua di kampung tersebut. Yang perempuan ni dahulu ketika mata dia tak buta lagi, dia tua sangat sampai buta. Umur dia mungkin dalam 105. Uzair ada, dia punya umur mungkin dalam 5 tahun, 6 tahun. So dia kenal Uzair punya rupa. So bila nak dilihat balik Uzair, dia berkata apa? Lelaki yang hilang tadi, dia berkata, sembuhkan mata aku dan aku tengok engkau. Itu dia pun sembuhkanlah. Lalu dia kata, betul lah engkau Uzair. Ada kata apa, mengelaknya apa, Bani Israel tadi, kalau dia selagi boleh dapat apa, opportunity untuk minta benda, minta. So dia minta lah untuk supaya mata melihat semula. So lelaki berkenaan doakan dan dapat mata melihat semula. Dia tengok muka, dia berkata, ya betul lah engkau Uzair. So sebab start daripada itu, mereka semua kita kata menganggap mulia lah Uzair, kedudukan dia sebagai penulis Taurat dan sebagainya, dan berakhir sampai ada sebahagian mereka mengagungkan dia sebagai Tuhan. Itu sebab kenapa dalam Quran, dalam surah apa, dalam surah dalam surah Taubah ayat 30. At-Taubah 30 Allah Ta'ala nyatakan, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatil yahud Uzairu ibn Allah, Uzairu ibn Allah. Dan berkata orang Yahudi, Uzair itu anak lelaki Allah. Pasal terlampau diagungkan, muliakan, sampai akhirnya disembah sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan. Macam mana dalam kisah apa, Nabi Isa AS, dia pun sama juga membuat miracle sampai orang kata dia ni anak Tuhan. So this one mati 100 tahun, hidup balik, doa pula jadi saja, maka orang berkata apa? Anak Tuhan. Faham? Ini lelaki, pasal dimuliakan macam tu sekali, sampai akhirnya mereka bertuhankan dia dan kata dia sebagai anak Tuhan. Nabi ini bukan generasi dia hidup dah, generasi berikutnya. Biasanya zaman dia hidup, dia orang akan tegur. Tapi oleh kerana zaman berikutnya dia orang dah start hilang. Nabi pun dah tak ada. Atau macam Uzair ni seorang alim tak ada. Maksudnya dia akan mula meletakkan dia sebagai apa? Sebagai Tuhan. Okey. Jelas Okey. Sambung 260. Masih lagi kepada tajuk nak menunjukkan apakah maksud hidup yang mati, hidupnya yang telah mati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala jabalin minhun ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Okey. Para ulama menyebut berkenaan soalan, kepada satu soalan Ibrahim ini ada beberapa sebab. Apabila dia berkata pada Namrud, raja dia ketika itu, dia kata Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Dia sebut macam tu. Pasal bila permintaan Ibrahim, dia kata kenapa Ibrahim minta nak tengok benda mati hidup balik? Pasal dia jawab pada Namrud, ada ini pendapat para ulama Dia jawab pada Namrud, dia kata apa? Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Tapi dia sendiri tak pernah tengok pun benda tu. Memang kita kata dalam konteks ini, hatta semua para anbiya, kita panggil, bukan semua para anbiya dapat lihat benda mati hidup semula. Bukan semua para anbiya dapat lihat. Sebab para anbiya ni mengkhabarkan berdasarkan kepada apa yang diwahyu pada mereka. Contoh macam bila sebut berkenaan dengan para malaikat punya sifat dan rupa dan sebagainya. Ada sebahagiannya memang Nabi SAW lihat sendiri depan mata, macam tengok Jibril AS, malaikat pemikul arash, Nabi lihat sendiri. Ada kalanya yang Nabi sendiri diberitahu oleh Jibril apa jadi. Di sini ada sekian, di sini ada sekian, di sini ada sekian. Jibril cerita pada Nabi. So ada benda yang cerita-cerita dia kadang-kadang Nabi tak nampak sendiri. Faham tak? Macam juga baca Quran, kisah Quran lah. Bila kisah Yusuf dengan adik-beradik dia.
Kan Nabi tak nampak sendiri, tapi Nabi kena kata ya. Nabi ajar pada umat Islam, itulah dia kisah sebenar. Nabi kisah Nabi apa, Nabi Musa ketika kecil macam mana. Kisah Firaun, apa jadi pada Firaun. Kan Nabi ceritakan saja apa yang dia dengar, bukan apa yang dia lihat. So dekat sini timbul tajuk. Katakanlah dia kata Nabi ceritakan pada apa yang dia dengar tapi tak lihat. Boleh tak tambah keyakinan dengan benda dilihat? Kenapa yang boleh lah. So kenapa Allah Ta'ala datangkan, macam hatta ketika apa Allah Ta'ala bawa Nabi untuk Isra' dan Mi'raj, pun matlamat dia sama. Bila Allah Ta'ala katakan ni, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya, kepada Muhammad, tanda-tanda kami, bukti-bukti kami. So para anbiya pun didatangkan dengan apa? Bukti-bukti, dengan tanda-tanda supaya mereka dapat yakin lebih kuat lagi. Pasal mereka memikul tanggungjawab penyampaian. Apa yang kita tahu itu amat berat, bertembung dengan keluarga sendiri, bertembung dengan masyarakat. Memang para anbiya berat nak tanggung. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala tahu mereka akan tanggung yang berat, maka Allah Ta'ala berikan mereka ni apa? Mukjizat yang banyak. Datang malaikat, mereka nampak, dengar suara orang kubur dan sebagainya. Kata Nabi dengar suara orang menjerit dalam kubur tu kena seksa, Nabi dengar. Dilebihkan. Sebab apa dilebihkan? Sebab dia adalah pemandu. Dia mesti lebih daripada umat dia sendiri. So every time dia bercakap, dia kata, macam Nabi kata lah, kalau kamu tahu apa aku tahu, kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu akan banyak menangis, sedikit ketawa. Kalau kamu tahu apa aku tahu. Sebab dia ada kekuatan diri untuk kita kata, walaupun nampak benda berkenaan tapi tak jadi macam kita. Kita kalau nampak macam katakan kena apa? Kena gempa bumi kan. Kita lepas tu kita tak nak dah. Takut kita akan ketakutan kita tadi kita alami sendiri. Yang kita rasakan. Jadi para anbiya kita tahu Allah Ta'ala berikan macam tu. Dia berikan kepada mereka ni keadaan yang menyebabkan dia lebih percaya banding dengan orang lain. Dia bagi tahu untuk manusia beriman, dia lebih beriman lagi. Dia bagi tahu orang supaya ibadat, dia lebih ibadat lagi. Itu yang para anbiya buat. Bukan dia suruh orang beribadat, dia lepak-lepak aje, tak ada. Sama kita sekarang ya. Kan tok guru tarikat dia kata, bagilah duit ni, kena infak harta. Dia makan pakai kereta besar. Lepas tu dia bagi alasan nak murid dia yang mengikut dia. Kita kena tunjukkan umat Islam ni kuat, kaya, mampu untuk ada kereta besar. Lepas tu bila anak murid cakap dengan saya kata apa? Sejak bila Islam jadi agama riak? Tahu agama riak? Kita kena tunjukkan. Apa hal tunjukkan? Tak kena tunjukkan. Pakai ikut keadaan masing-masing lah. Macam salah bila manusia tu kata agama Islam agama menunjuk. Betul? Agama showing off. Bukan kan? Agama Islam ni adalah agama keikhlasan. Tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Marah pun kerana Allah Ta'ala. Benci pun kerana Allah Ta'ala. Sayang kerana Allah Ta'ala. Kenapa kita boleh tolerate? Sebab Allah Ta'ala perintah kita tolerate. Kalau kita ikut Allah Ta'ala suruh musuhi, kita musuhi. Sayang siapa Allah Ta'ala suruh kita sayang. Benci siapa Allah Ta'ala suruh kita benci. Tak ada di situ sebarang apa? Pura-pura. Macam kita orang umat Islam sekarang ni macam takut nak cakap orang kafir dan neraka. Seriously. Saya perhatikan. Jangan cakap itu. Belum tentu lagi. Belum tentu lagi kafir dan neraka. Bismillah. Mereka cakap dia apa? Mukmin. Dah memang kafir-kafir lah. Cakap macam mana? Memang dia penyembah berhala. Dah cakap macam mana? Kamu menyebutkan Tuhan. Kan Tuhan satu, Tuhan banyak. Kan nak argue kan masalah pula. Tapi tajuk dia memang kita kata benda ni sensitif. Tapi kita cakap dengan benar. Tak kena nak nipu pula macam tak adalah, tak masuk neraka. Mana ada Islam macam tu? Awak tak untuk masuk neraka. Saya ingat jumpa seorang. Abang ni, dia jumpa saya. Saya tinggal telefon. Kemudian dia jumpa kutip telefon saya. Betul kemudian dia telefon, ada kat telefon. So telefon dia ada pada saya. So saya pergi lah ambil dekat Bukit Antarabangsa. Abang cerita, dia kata Ling Kok Wing kot dia sebut. Ke siapa? Ling Kok Wing ke kapal sing ke? Dia kata dia suka dengan seorang ustaz tu. Sebab ustaz tu kata tak untuk apa, dia kata orang kafir tak masuk neraka. Dia suka yang tu. Dia happy kalau dengar macam tu. Tak suka orang Islam dia kata orang tak Islam masuk neraka. Tak macam mana itu ajaran teks Islam. Quran kata macam tu. Hadis Nabi kata macam tu. Datang kita macam belum tentu lagi. Mazhab mana? Sebenarnya sini kita kata benda ni payah, sukar. Sebenarnya para anbiya kita kata bagi apa? Diorang perlu untuk lebih takut Allah Ta'ala banding kita. Lebih harap Allah Ta'ala banding kita. Sebab Nabi para anbiya, diorang punya ibadat extend dia dahsyat. Kita punya ibadat tak setara pada Nabi. Memang ada orang kata khatam Quran tiap-tiap malam. Itu cerita orang. Kadar banyak mana sebagainya. Nabi bagi satu juzuk pun, satu rakaat lupa dah. Tak payahlah 4 juzuk satu rakaat. 1 juzuk satu rakaat. Tak payahlah satu.
4 rakaat 1 juzuk. 4 rakaat 1 juzuk. Menggelupur, percaya tak? Tak payah buat. Tengok. Buka Quran besar, beli Quran besar tu bayar baca ni. Tengok apa jadi. Confirm sekejap lagi menggelupur. Macam duduk baring tak bangun dah. Serius. Tapi Nabi Muhammad SAW 1 rakaat 4 juzuk. Dahsyat tak dahsyatnya kita orang kira. Sebab Nabi bila dia suruh infak, dia infak dulu. Suruh orang pergi jihad di depan sekali. Para sahabat menyuruh belakang dia. Ketika perang tengah sengit, para sahabat duduk belakang Nabi. Menyuruh belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat zikir je, Nabi buat semua benda. So, jadi dengan sebab itu kita kata, bila Nabi kata kalau kamu tak apa ketahui. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala memang beri kepada para anbiya ilmu yang lebih daripada manusia biasa. Supaya mereka makin yakin. Supaya mereka takkan berundur, takkan was-was, takkan ragu-ragu, takkan sebersalah untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Adapun kita sekarang ni, okey, yang kita tadi tak payah tahu macam tu pun tak apa, cukup dan memadai perhabaran apa yang Nabi sampaikan. Tak perlu minta benda nampak. Ya Allah nampak Jibril, ya Allah nampak Jibril kan. Dan masalah Nabi jatuh pingsan. Kita tengok mati tu, tak pasal. Ya, serius kan? Nabi pingsan. Tengok Jibril atas rupanya asal. So ada benda yang para anbiya tak cerita tapi dalam masa perkhabaran saja. So dalam kisah ni para ulama menyatakan kenapa soalan Ibrahim ni timbul. Dia kata Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Nabi berkata Ibrahim, Tuhanku, tunjukkan aku macam mana dihidupkan apa benda-benda yang telah mati. Apa yang telah mati macam dihidupkan semula. Betul tak jawab? Qala awal untuk adakah kamu tak beriman? Jadi ketika mana Ibrahim bercakap pada raja tersebut, dia kata Tuhan aku ada yang menghidupkan matikan. So mungkin tak tengok lagi. Tak nampak lagi. Tapi dia cakap dah. Jadi lepas daripada pertembungan tersebut, dia minta Allah Ta'ala nak tengok apa yang telah mati tadi, macam nak hidupkan semula. Macam Allah Ta'ala buat benda berkenaan. So Allah Ta'ala kata dia, qala awal untuk kau tak beriman ke? Kau tak beriman ke? Maksud dia apa, aku nak dia minta kalau boleh aku nak tambah daripada ilmu yakin kepada apa? Ainul yakin. Nampak sendiri benda berkenaan. Tapi macam saya teruskan berkali-kali saya kata, ainul yakin, hakul yakin tak penting. Untuk kita zaman sekarang ni ilmu yakin saja. Sebab konsekuensi satu kesan ilmu yakin tadi yang dikendaki. Ainul yakin pun kalau tak ada kesan tak guna juga. So yang kena adalah kesan daripada ilmu tersebut. Ilmu yakin ke, ainul yakin, hakul yakin. Yakin tadi bawa ke mana? Kalau kita bawa pada takwa, itu yang kita nak. Dan kalau kata yakin tu ada, makin tinggal ibadat. Pelik tu. Saya telah melihat wajah Allah Ta'ala di malam tadi. Betul, maka tak sembahyang dah. Masalah. So ini kita kata ruang yang beza. Pasal yang dikendaki daripada keyakinan tadi adalah kepatuhan, ketundukan. Bukan dia yakin dengan ilmu tadi, lepas kenal terus lepas. Tak. Ni bukan macam kenal ketua polis jalan raya tau. Ketua polis negara, kita kenal pun. Dia ada orang dia idenya tu. Dia tinggalkan syariat tak buat apa. Alah ustaz, dia kata macam kita kenal ketua polis negara lah. Langgar lampu merah pun tak apa. Zaman sekarang kan orang suka letak apa lambang apa? Kerabat lah. Yang saya menyampah apa tu? Ni apa nama? Tu kan? Kan yang pakai apa? Peguam. Bar council. Bar council kan. Saya letak tu, cik. Konon macam kalau pakai benda tu konon apa tak kena apa? Tak kena saman. Itu masalah dia. Tak idea dia pasal apa? Semua orang ada kepentingannya tu. Sebenarnya kalau ikutkan sebenar, kalau dia tak nak kena saman, lepas daripada kes tu dia pakai kena saman, pergi tu tengok saya ada kes yang sekian, sampai dia trafik tu dia ada bunyi bicara dia. Bukan pakai siap konon tak kena saman. Konon pakai benda tu orang takut nak langgar dia. Kan? Kena menyampah tengok. Okay, sorry. Bukan pasal kita tak ada benda nak tampal macam boleh tampal. Kan tampal lah. Bukan benda tu bukan menyelamatkan kita apa benda pun. Tapi orang suka tau. Jadi macam dia kata kalau ada lambang tadi seolah macam saya kenal Sultan, ambil kau. Sultan sikit. Dia ingatkan dengan benda tadi dia akan selamat. Sedangkan pada sisi Allah Ta'ala, masalah kenal Allah Ta'ala ke tidak, tajuk kedua. Sebab kenal Allah Ta'ala tadi kita kenal untuk takwa, bukan kenal untuk dapat lepas. Kenal dengan apa? Dengan jaga area perumahan tadi kan. Angkat tangan je, lepas. Dia nak macam tu. Dengan Allah Ta'ala bukan macam tu. Kenal kepada Allah Ta'ala tak berhenti kat kenal saja. Ayat sedap. Awal din ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Macam nak kenal Allah Ta'ala. Kenal zat. Cakap sedap. Patuh tidak. Sebab yang di akhir pada tajuk yang berlaku adalah takwa. Bukannya rupa tadi. Bukan kenal wajah, tak. Kenal wajah Allah Ta'ala sekalipun tak guna kalau dia kata anda tak takwa. Sebab iblis
laknatullahi alaih. Dia kenal tak malaikat? Kenal malaikat. Lepak dengan malaikat. Sembang dengan malaikat. Duduk dalam gua lagi. Duduk dalam syurga lagi. Gua tak. Syurga. Duduk dalam gua Ahlul Kahfi. Dalam syurga lagi. Mana nampak semua sekali. Tapi bila Allah Ta'ala perintahkan dia tak ikut, Allah Ta'ala menyampah dengan dia. Tak ada nilai. Maka Allah Ta'ala bersembang direct. Ya Iblis, ya Iblis. Allah Ta'ala panggil dia. Dia kata, ya Rabb. Dia bilang apa? Rabbi, Tuhanku. Direct soal jawab. Tapi oleh kerana apa? Tak patuh. Kepatuhan dituntut. Anda kenal Allah Ta'ala satu benda. Lepas tu, patuh ke tidak? Sebab tu kita kata, ujung pada ibadat yang anda laksanakan. Bukan terbang. Bukan jalan atas air. Bukan badan kurus kan. Puasa kan untuk kurus. Tak boleh. Kan? Pertama-tama ujung adalah takwa. Kalau tidak ada takwa, tak guna tahu pun. Nampak dah neraka kat mana. Tahu dah Ashabul Kahfi kat mana. Takwa tak ada, tak guna. Maka bincang macam apa Allah Ta'ala di mana-mana. Macam kumpulan yang kata apa Allah tak ada bertempat. Saya pelik diorang ni. Tanpa takut Tuhan, pergi ambil Syiah punya sumber. Sebar tengah masyarakat. Ali berkata. Ali bin Abi Talib berkata. Rupanya Syiah yang nukilkan. Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Tak ada dalam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud. Tak ada. Dan kitab-kitab Ahli Sunnah. Rupanya apa? Kitab Syiah. Dia sanggup ambil kitab Syiah, masukkan dalam Ahli Sunnah punya kumpulan. Untuk apa? Supaya sebarkan fahaman dia. Dia tak ada takwa. Maka tipu pula tu. Dia tak ada kata pula, sumber ilmu saya ini adalah daripada kitab Syiah. Tak ada cakap yang tu. Ada orang panggil dia ceramah lagi. Pelik. Pasal manusia sekarang kita tak ada takwa. Yang tu benda paling bahaya. Sebenarnya Ibrahim AS ketika minta, bukan setakat masalah ainul yakin saja. Pasal mereka ni mengikut tanggungjawab berat. Berdepan keluarga sendiri, berdepan sekian. Maka Allah Ta'ala berikan mereka ni apa? Bukti-bukti yang nyata supaya mereka takkan goyang. Adapun kita ni tadi tak payah. Tak perlukan kepada ainul yakin. Ainul yakin cukup dah. Sebab apa? Sebab matlamat pasal para anbiya, mereka memang bertakwa. Memang bertakut Tuhan. Mana memang kita tak ada dari mereka kecuali takut pada Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad sendiri menyatakan, aku orang paling takut, paling takwa pada Allah Ta'ala. Paling takut, paling takwa pada Allah Ta'ala. Tapi, aku sembahyang, aku tidur, aku puasa, aku buka. Maksudnya menunjukkan dia paling takwa, paling takut. Nak menekankan bukan untuk berlagak sombong, tapi untuk beritahu bahawa kedudukan para anbiya itulah dia. So, bila Allah Ta'ala tambah pada mereka ni, masalah melihat kepada apa? Akhirat, kepada syurga, neraka, kepada apa yang jadi alam roh, dengar suara dan kubur dan sebagainya. Tapi itu apa? Memang bertakwa pun. Adapun kita manusia ni tak boleh. Bimbang jadi iblis nanti. Kan banyak orang jadi bomoh kan, tahu macam ni, cara macam ni kan, mana nak tangkap ni, mana nak tangkap hantu. Tapi makin jahat. Raba bini orang, raba anak orang. Betul tak? Saya cakap ni. Betul kan? Ini berlaku pada bomoh. Kata tahu benda gaib, makin takut Tuhan ke? Tak ada pun. Sebab kenapa ada beza kat sini? Permintaan para anbiya untuk menaik daripada ilmu yakin pada ainul yakin, itu adalah untuk apa? Tanggungjawab mereka yang berat. Maka Allah Ta'ala berikan. Ada yang tak bagi. Contoh macam permintaan Musa AS nak lihat Allah Ta'ala di sini. Allah Ta'ala suruh tengok, pingsan terus. Kan? Allah Ta'ala selak sikit je kepada gunung hancur, maka terus pingsan. Allah Ta'ala hidupkan dia balik. Dia minta ampun Allah Ta'ala balik. Kisah dialog yang berlaku pada Musa AS tu, maksud dia Allah tak bagi tu macam yang ini Allah Ta'ala bagi. Bahkan Musa AS penghidupan orang telah mati depan dia berapa kali. Kan 70 orang mati tu bangkit balik. Yang kisah lembu, kan lempangkan apa sebahagian dari lembu tadi kepada mayat tu. Bangun mayat tu, yang bunuh aku adalah sekian. Depan mata dia. Kan itu Allah Ta'ala bagi lah. Tapi dalam masa yang sama, ada benda lain, diorang ni untuk menaik daripada ilmu yakin pada ainul yakin. Untuk mereka, benda tu hak mereka. Untuk kita kena ada juga. Dan belahlah jantung awak. Kena ikut para Nabi kan. Pergi IJN, diminta, doktor saya nak minta supaya jantung saya dibasuh dengan air zam-zam. Macam Nabi Muhammad SAW. Kata nak minta tengok, doktor cakap apa. Kalau benda tu boleh buat, lama dia rasa tak boleh buat. Package, bersih jantung. Seperti Rasulullah SAW kan. Jangan cakap mulut je. Dan bertapa dalam gua buat. Nabi bertapa dalam gua. Kita bertapa dalam gua juga. Nabi belah jantung tengok. Mana ni? Belah kan. Garut betul. Dia nak pergi tiru Nabi. Itu hak Nabi.
Pasal Allah Ta'ala tahu apa level patut ada pada seorang Nabi. Tadi keyakinan macam mana, apa benda dia akan kena dan sebagainya. Allah Ta'ala bagi level-level dia. Macam Musa asal kekuatan Allah Ta'ala bagi pada dia. Sebab berdepan dengan orang yang main sihir, tentera yang kuat, orang takut dengan dia. So, konteks ini kita tahu yang berlaku pada para anbiya tadi kena dengan kadar mereka. Jangan tiru macam tu untuk dapatkan benda yang sama. Yang patut kita buat apa? Patuh pada arahan, bukannya tiru suka hati kita. Nabi pun boleh. Macam baru ni dia kata boleh menentukan hari Jumaat untuk ziarah kubur. Kalau Nabi boleh tentukan hari Sabtu ziarah kubur, kenapa Habib tak boleh? Salahlah, Habib tu kan Nabi. Takkan samakan. Kalau level Nabi ke? Bila level dengan Nabi, ialah kita bincang. Bukan level Nabi pun. So, Nabi punya perbuatan bukan semua jadi contoh kita. Ada benda yang khas untuk Nabi punya milik, kita diamkan diri kita. Yang kita patut buat apa? Arahan baginda. Nabi kata buat ini. Follow. Dan itu tanda ketakwaan kita pada Allah Ta'ala. Itu yang pentingnya. Bukan masa nampak tak nampak. Awak dah belajar Yasin Taklim berapa lama dah? 5 tahun dah. Dah nampak dah kiamat? Belum lagi. I baru belajar 3 hari dengan ustaz tu. Kiamat nampak semua sekali. Tak gila? Kan? Dia bukan jadi masalah, jadi sombong pula dengan orang. You tak belajar. I belajar. You. Nampak tak? Ainul yakinnya. Kan? Ainul yakin dah benda je. Sebab kenapa para anbiya khas untuk mereka. So jangan kita kata macam Ibrahim boleh minta, kenapa kita tak minta? Tak. Dengan kita ni kita belajar. Itu effort yang Allah suruh kita belajar. Pada wahyu diturunkan, belajar. Itu effort kita. Adapun itu struggle kita. Adapun berkenaan masalah ilham ke apa sebagainya, Allah Ta'ala berikan, itu yang minta. Jangan minta. Kan dapat dia kan mula kena kabut. Bagi dengar apa sesan kubur tau. Kan? Tahu kat sini dengar. Kat tamat kat Munkiara punya kubur dengan bercala dengar. Gitu kan. Nak cakap macam saya nak makan, nak dengar ceramah tak boleh. Itu para anbiya lain. Allah Ta'ala berikan. Jadi permintaan dia untuk apa? Menaik daripada tahap Ainul yakin ketika dia bercakap dengan raja tadi, Tuhanku menghidupkan dan mematikan, kepada apa peringkat apa? Ainul yakin. Bahawa melihat sendiri dengan penyaksian mata. Dia kata apa? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dia kata, Tuhanku, tunjukkan aku macam mana dihidupkan, macam mana engkau hidupkan apa? Al-mauta, semua yang telah mati. Tuhyil, macam mana engkau hidupkan yang telah mati. Apa yang telah mati, macam engkau hidupkan. Allah Ta'ala kata, qala awalam tu'min. Adakah tidak engkau beriman? Qala bala. Berkata Ibrahim, bahkan ya, aku memang beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi untuk menenangkan hati aku. Supaya hati aku makin tenang. Sebab pada asal kita kata para anbiya tugasan mereka lagi berat. Kan, tawaran apa duniawi itu lagi besar. Nabi Muhammad SAW pernah ditawarkan untuk jadi raja seluruh Arab. Diberikan harta just untuk tinggalkan dakwah je. Jangan dakwah je. Dan kami akan berikan kau jadi harta ke wanita ke semua sekali kau nak, kami bagi. Nabi Muhammad berkata apa? Kami akan letakkan bulan di tangan kiriku, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku. Untuk aku tinggalkan urusan ni, tak aku tinggalkan selama-lamanya. Takkan tinggalkan. Itu beza pasal para anbiya, dia punya tugas dia lebih berat. So pasal dia layaklah dengan mereka ni diberikan apa? Dapat lihat benda tu lebih daripada kita. Pasal layak dengan apa? Tugasan dia yang lebih besar. Okey. Bahkan benda tadi memang tambah takwa. Kita ni tambah lihat, tambah belagak. Belagak. Saya tahu apa yang awak tak tahu. Saya tahu. Kan? 3 ekor jin. Kan 4 ekor jin. Pahal. Belagak pula lepas tu. Kan? Ada saya jumpa dengan pakcik, tapi pakcik tu dah baik dah. Dekat Kelantan. Saya pergi kedai kawan saya dia ni tugas jadi imam dekat satu kampung kat situ, kat Kota Baru. Tapi dia bawa dia dalam 2 tahun lepas kot dibuang kerana Wahabi. Dia tak buat tahlil pun memang kena marah. Pelik betul. Kata kebebasan bersuara. Orang tak nak buat suka hati orang lah. Kan? Tapi masalah dia kena marah. Dia kena marah lah, bukan saya. Tapi dia cerita balik. Saya kata kalau dekat saya kena soal jawab, dipanggil depan mufti dan sebagainya. Anyway, kisah dia. Saya pergi kedai. Kawan saya ni kedai. Bapak dia punya kedai restoran ni, biasalah. Jadi waktu tu raya haji kot. Ketika tu dia tak kena buang lagi. So dia uruskan untuk jadi khotib lah untuk hari raya haji kan. Jadi ketika tu ada pakcik seorang tu datang. Imam kat masjid dia. Salah seorang imam lah, imam 1, imam 2 gitulah. Bawa botol. Tak boleh dia sembang dengan saya tak cakap apa. Dia sembang, lepas dia kata apa tau? Dia kata, pernah tengok jin? Saya tak pernah. Nak tengok? Nak buat apa saya kata? Kejap Dia pergi kat motor dia, dia ambil botol.
Botol biasa, botol macam botol kicap tu, macam botol budu tu. Bawah tu dia ada pentagram tau. Ada bintang 5. Kemudian ada garisan bulat yang tu. Lepas tu bagi saya. Tengok. Saya pandang atas bawah. Tak ada pun, dia kata. Kena belajar lagi tu. Dia cakap itu. Saya kata apa? Tak ada masuk syurga pun kau tahu, saya kata. Tak, saya kata tu. Saya kata kalau tak juga masuk syurga pun kau tahu. Kau nampak sikit pun tak bukan masuk syurga pun. Bukan kalau Tuan Haji masuk syurga, nampak jin belum? Tak nampak, tak nampak masuk syurga. Kak nampak belum? Tak nampak, tak nampak masuk syurga. Mana ada macam tu? Mana ada dalam Islam kita kata batasan iman seorang itu kena nampak jin. Then only barulah jadi iman dia betul. Kita percaya sudah. Quran kata dia ada, sudahlah. Tapi alhamdulillah kawan saya kata dah stop dah kerja tu. Dulu dia ada kerja tangkap hantu, masuk dalam botol. Belagak pula. Nampak tak? Belagak pula dengan orang, kena belajar lagi tu. Padahal mungkin kalau saya soal dia nahu, mungkin saya pandai dia. Baca kitab belum tentu dia baca. Tapi masalahnya dia rasa belagak. Kerana apa? I know, you don't know. I know kan, I see, you don't see. Faham tak apa jadi? Saya perbuatan sebab kenapa kita kata untuk manusia awam ni tak payah dapat apa. Kalau dia kata orang manusia ni wali kita pun sama, jangan dapat pun tak apa. Pasal bahaya. Dia akan menjadikan diri kita rasa kita lebih dari orang lain. Kan pasal kita seronok bila orang kata, "Oh, Sadli tu sembang dengan jin hari tu." Happy pula. Ini syarikanlah, tak ada je lain. Lagak pula seronok lagi. Dia bahaya pasal sebab biar tak tahu tak apa. Baik. Jadi Nabi Ibrahim kata nak tenangkan hati dia. Jadi kita balik padan para anbiya, cukup untuk para anbiya, memang bagus untuk para anbiya dapat sebab bebanan mereka dahsyat. Dan maka mereka tak dapat pun mereka dah takwa. Dapat mereka lagi takwa. Bukannya mereka macam kita ni dapat dia makin hilang takwa. Okey. Jadi ada pun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, beliau berkata, dalam sabda Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kita ni lebih layak berasa ragu-ragu berbanding Ibrahim. Bukan maksud dia Ibrahim ragu. Faham tak? Kalau nak rasa ragu, kita patut layak. Sebab yang Ibrahim ketika minta, ketika dia berkata Rabbi arini kaifa tuhil mauta, Allah Ta'ala kata pada dia, adakah diperlihatkanlah aku macam mana kau hidupkan yang telah mati. Allah Ta'ala kata qala awalam tu'min, adakah kau tidak beriman? Qala bala, dia kata walakin liyatma'inna qalbi, dia kata bahkan ya aku memang beriman tapi aku nak tenangkan hati aku. Demikian dia kata Imam Muslim dan juga Bukhari. Bukan dimaksud kat sini syak tadi apa yang difahami bagi siapa-siapa yang tak ada ilmu di sisinya. Okey? Dia semua orang sepakat. Maksudnya Ibrahim tanya tadi bukan pasal dia ragu-ragu kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Bahkan telah dijawab hadis ini, ayat ni dia kata dengan banyak jawapan bahawa hadis ini bukan maksud Nabi kata bahawa ia adalah maksud dia Ibrahim alaihissalam syak tadi, syak maksud dia macam syaknya manusia yang tak percayakan Allah Taala, tak. Dia datang dari hati dia tadi untuk tambahkan pengetahuan dia saja. Untuk lagi kuat dia berpegang tu je. Memang tanpa macam Nabi Muhammad sebelum Isra dan Mi'raj pun baginda telah menyampaikan dakwah. Pun baginda telah korbankan harta. Pun baginda telah dihina. Tak tinggal pun dakwah Islam. Padahal Allah Ta'ala berikan Nabi Isra dan Mi'raj lepas kematian bapa saudara dia, lepas kematian isteri dia, untuk kuatkan dia balik. Mana dia memang dah ada daripada dia keyakinan, keimanan. Jika tidak mahu nak habiskan harta dia sebab banyak-banyak. Jika tidak, kenapa dia nak berdepan dengan kaum dia? Mana dia dah ada kekuatan, cuma masalah dia tambahkan kekuatan tadi kepada kekuatan yang lebih kuat. Dan bahkan untuk menjadi berita gembira pada orang yang berikutnya. Pasal bila Nabi tu nampak, dia cerita oleh apa yang jadi, so berita gembira bagi pengikut dia akan dengar dan dia akan makin kuat. Syurga tu ada, neraka tu ada, Nabi dah nampak dah. Nabi lihat dah sendiri pada malam Isra dan Mi'raj, Nabi tengok sendiri. Dia akan bagi tahu kepada kita untuk supaya kita makin yakin. Itu je, makin yakin saja. Bukan masalah syak macam yang dibayangkan oleh sebagian orang yang tak mengetahui perkara ini. Okey. Qala, Allah Ta'ala berkata, fakhudh arba'atan minat tair. Maka ambillah 4. Itu 4 ekor daripada burung-burung. Mana sembelih dah. Wasfasurhunna. Kemudian ni, hancurkan dia. Dia ilaika kepada diri kau. Para ulama tafsir bercanggah pendapat berkenaan 4 burung tadi. Apakah dia? Dan sebenarnya dan sungguhnya tidak ada faedah pun untuk kita tetapkan burung tu merak seekor, gagak seekor, helang seekor, ayam seekor. Tak payah. Tak tahu burung ini apa pun tak apa. Kerana apa? Jika sekiranya dia adalah penting, niscaya Quran akan ceritakan. Kan patut penting kan burung apa patut kita tahu, dan Al-Quran akan ceritakan. Maksud dia apa?
Dan dia kata fasurhunna, maka potong-potonglah, cincanglah ia, qata'hunna, potong-potong. Mana sembelih burung tadi potong cincang. Okey, cincang. Berkata Ibn Abbas, Ikrimah dan Sa'id bin Jubair, Abu Aswad, Adu Ali. Mereka semua kata maksud dia surhunna ai qata'hunna, potonglah dia. Maksud bila kata apa? Bila dia kata apa? Bila dia kata itu, thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a, kemudian letaklah 4 portion, letakkan satu portion tadi ke atas satu bukit, ke atas setiap bukit satu bahagian. Thumma du'uhunna, kemudian serulah mereka, panggil burung-burung tadi. Ya'ti nakasa'ya, ia akan datang pada engkau apa? Bergegas. Dia kata daging tu golek bercantum turun sampai datang kepada Ibrahim dalam bentuk apa? Hidup. Daging tu datang, dia panggil, daging datang. Adalah kadang-kadang Israeliat datang kata apa? Kononnya Ibrahim datang bela binatang tadi kecil sampailah dah sayang, barulah dia potong-potong. Wallahu alam. Yang itu tak ada kaitan dengan pengertian yang sepatutnya kita ambil. Yang pentingnya adalah apa? Yang kita dapat tahu adalah Ibrahim ditunjuk pada dia tentang cara dihidupkan yang telah mati. Itu saja. Dan bila dia tengok benda berkenaan, Allah kata wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah bahawa Allah Taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu apa? Maha Perkasa, tidak ada siapa boleh menewaskan dia. Dan tidak ada siapa boleh apa? Terhalang daripadanya. Dan apa dia nak, ia terjadi dengan tanpa sebarang sekatan. Kerana dia adalah Maha Agung, yang apa? Yang menguasai bagi setiap suatu perkara. Qahir, yang menguasai, overpower everything. Hakim, dia Maha Bijaksana atau Maha teliti pada kata-kata dan perbuatannya dan juga syariatnya. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim daripada Ibnu Munkadir bahawa beliau telah berkata, iltaqa Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr Ibn As, bertemu Abdullah bin Amr Ibn As dengan Ibn Abbas. Abdullah bin Ibn Abbas berkata Ibn Abbas kepada Ibn Umar, Ibn Amr, mana dalam Quran Karim ni lebih kau harapkan di sisi kau. Berkata Abdullah bin Amr, firman Allah Ta'ala, ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Ayat yang mana Allah Ta'ala katakan, wahai hamba-hambaku yang wahai hamba-hambaku, katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah apa? Telah membuat perlampauan. Janganlah kalian semua berasa putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Ayat tu. Ini kata Ibnu Amr. Ibnu Abbas pula kata, tapi aku kata yang paling aku dari sisi aku paling aku harap adalah firman Allah Ta'ala ketika mana Ibrahim kata apa? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala aw tu'min qala bala. Jadi Allah Ta'ala kata, jadi apa? Dia letakkan dengan, dia kata adakah kau tak beriman? Dia kata bahkan ia. Dia redha, benar dia, aku memang beriman. Maksudnya dalam keadaan apa? Perasaan kita kadang-kadang rasa sedih, rasa sekian. Kau tak beriman ke? Tak, aku memang beriman. Cuma mendatang. Jadi Ibn Abbas rasakan, dia kata inilah apa? Yang paling aku harapkan. Sebab Ibrahim cakap macam tu, seorang Nabi. Dia minta kepada Allah Ta'ala dalam keadaan dia rasa masih beriman, dia minta kepada Allah Ta'ala pertolongan. Kalau boleh dia nakkan percaya. Datang pada dia was-was ke dan sebagainya, dia minta supaya dihilangkan. Maka aku rasa ayat ni dah paling aku harap. Sebab apa? Sebab Ibrahim AS digunakan, dia tak kata dia kafir. Tapi dia kata apa? Dia nakkan supaya beriman, tambah iman. Maka aku, macam Nabi katalah, kita lebih berhak untuk ragu berbanding dengan Ibrahim. So Ibn Abbas kata ayat ni paling aku harap. Sebab apa? Walaupun dalam keadaan kita masih lagi silap dan salah sebagainya, tapi apa? Iman tu kita harap apa? Memang ada dalam hati kita. Maksud kita culas, terlewat. Sekian pergi semayang, terlewat. Sekian, terlewat. Kan? Tapi dalam hati tu ditanya, iman tak? Malah, bahkan memang aku beriman. I'm a mu'min. Aku memang seorang yang beriman. Itu jawapan yang kita paling Ibn Abbas kata paling aku harapkan sangat. Sebab Ibrahim kata macam tu, aku harap aku boleh cakap macam tu juga. Beliau tak nanti, kau buat ni kenapa? Kenapa buat sini? Kau tak beriman ke? Ya Allah, aku memang beriman. Jelas? Okey, baik, berhenti sini. Sambung kemudian insya-Allah. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, hamdulillah, anta astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.